Okay. For your information, Kau tak saya ambil tak muat. ambil muat. Weh, macam mana ni tak Ah, muat? Sebab zaman tu muat bukan satu syarat lagi. Dia hanya yes, correct. dia Zaman bukan Tak syarat untuk perlu lepas. cakap usia, kita dah tahu usia. zaman dia bukan dia menjadikan salah, dia sebenarnya bukan apa. Waktu ketika yang zaman aku tu lah, zaman aku tu adalah zaman peralihan daripada kita normal punya life ni nak pergi ke teknologi. Waktu tu teknologi masuk dan sebagainya, dan English ni dan IT lah. IT and multimedia ni is one of the, orang kata, the highest ranking punya job scope lah. Ya, betul. So aku learn English that so much because nak masuk this kind of punya, orang kata apa, field lah. Okay. So bila aku ambil diploma multimedia, and then multimedia punya diploma tu pun semua subjek semua bahasa Inggeris. So assuming nak masuk degree nanti tu kena ada English test lah. Tapi because of that time universiti tak ramai orang, so diorang okay, this batch tak payah ambil muat, you straight terus masuk. So lucky on aku punya batch lah. Aku tak payah go to muat. Tapi aku rasa macam aku kena walaupun rasa macam muat tu aku tak payah ambil, aku boleh lepas, tapi aku rasa aku kena, orang kata apa, kena test out lah diri aku. Adakah aku punya English ni as a standard, as a yang sepatutnya ataupun tak. Tapi because of aku tak ada masuk, bukan tak dapat ambil muat, sebab tak digalakkan untuk ambil muat. So aku try improvise macam mana yang kebiasaan adalah improvise. Nak jadikan cerita pula, masa aku diploma, aku duduk kat Ipoh. So Ipoh ni tahun dia masih lagi tak berapa sangat bahasa Inggeris. Sebab kita kalangan Melayu, India, Cina masih lagi berbahasa Melayu. Okay, tapi bila aku dah masuk degree, aku pergi ke KL. Masa ke KL tu, every single each person speaks English, termasuk Malays. Wow. So you nak ke tak nak? You tak nak, you have to speak English lah. Dan because of that particular things yang menyebabkan aku belajar bahasa Inggeris, dan because of aku ada kenalan daripada country luar. Daripada negara-negara international punya gang ni, yang menyebabkan aku rasa kalau aku tak belajar bahasa Inggeris dengan proper, aku tak akan boleh make friends with them lah. So start that point lah memang aku belajar bahasa Inggeris. Sebab masa tu ada beberapa kawan lah daripada country kan, Philippines, Brunei, Singapore. Singapore was the nearest dengan kita, and then Japanese, and then kita ada Thailand, China, Hong Kong. So a lot of friends lah. Tapi yang betul-betul rapat dengan aku waktu ketika tu Singaporean dan juga Japanese. So Singaporeans memang purely English, dan Japanese purely Japanese. Japanese purely Japanese. You tak boleh cakap English dengan Japanese. Japanese won't learn English. Kenapa? Itu pada waktu ketika tu lah. Waktu zaman batch tu memang diorang ada satu stigma yang di mana diorang memperkasakan bahasa diorang. So nak tak nak aku kena belajar bahasa English, yang mana ada 2-3 Japanese modern ni je yang akan belajar bahasa Inggeris. So dengan Singaporean memang dia punya English dia memang fluent gila, babe. Memang fluent. So, how you kena no, we go this train, and then after that you go to ni. So, tengok dia orang order makanan dekat McD pun macam best kot sebenarnya. Dia dapat member macam tu. Cake lah. Dia tapi ada dalam masa yang sama, ada kat dalam batch orang Malaysia ni lah, yang ketika aku belajar tu, ada batch yang di mana English was one step of a higher ranking punya level. You boleh cakap fluent English, you are on the highest level. Dia ada kasta tau. Okay, kau boleh cakap English bagus, kau boleh cakap bagus, kau kasta lain. Kau boleh cakap English biasa, kau kasta lain. Kau tak boleh cakap English langsung, kau kasta paling bawah. Jadi nampak dia punya, orang kata apa, level of kasta dekat situ. So jadi kita nak try to be the highest ranking lah. So kita keep on learning English. Tapi bila cakap dengan Singaporean, tengok macam mana orang Malaysia ni bercakap dengan Singaporean yang memang fluent gila. Pergi McD, hello, how are you? Cakap, okay, have a good day. Okay, what you want? Okay, please give me 1 cup of ni hamburgers and french fries, and then wow. Sampai McD, this one, this one and this one. Itu je aku sebutkan McD. Tapi kau boleh cakap, aku nak sambung sebab kau sebut pasal McD, fast food on that time kan. Sebab betapa bodohnya aku dalam bahasa Inggeris. Aku ditipu hidup-hidup oleh mak aku dengan arwah atuk dengan nenek aku tau. Siapa? Cik Man ni banyak drama ya, Cik Man. Dengan kemampuan
dengan kemampuan bahasa Inggeris aku yang sangat terhad, bukan Okay. sangat terhad, terlalu terhad, kemampuan dari sudut kewangan yang cukup makan. Okay. Kalau aku tingin nak makan McD ke KFC ke, tambah-tambah macam musim perayaan dapat duit raya banyak kan. Nak pergi habiskan duit tu nak beli KFC lah. On that time KFC is the most biggest yang nama fast food yang paling besar sekali dalam kat Kuala Kangsar ni. Diorang cakap, okay, nak order kat dalam fast food tu, nak order kat dalam KFC tu, kena cakap dalam bahasa Inggeris daripada A sampai Z. Sebab orang dalam tu semua tak faham bahasa Melayu. Aku percaya weh. Sebab aku cakap, Kena kepercayaan scan, aku hanya pada orang Pah aku je. Lepas tu aku percaya pun sampai sudah aku tak masuk KFC. Kalau aku nak makan KFC, macam Ian tadi dia kata kakak dia juga mungkin tak berpeluang untuk belajar pada ketika tu kan. Kau tahu tak masalah aku adalah abang aku pandai nak mampus. Allahuakbar. Abang aku pandai gila, pandai weh. Aku tahap pandai aku, tahap pandai abang aku. Okay. Abang aku kat kampung tu, kalau kau sebut nama abang aku, semua orang cakap, oh budak bijak tu. Okay. Abang aku budak yang straight A's, straight A+, dan semua jenis-jenis macam tu lah. Sekolah pun asrama penuh on that time, sama masuk asrama penuh bukan senang lah. Memang straight A's je yang boleh masuk. Aku ada ruang tau sebenarnya nak suruh. Tapi abang aku pun tipu Kau bayangkan, aku hanya boleh makan bila abang aku ada. KFC tu lah. Duit raya, menggunakan duit raya tu bila abang aku ada. Ataupun ada satu lagi jiran sebelah rumah saya, sepupu saya, Kak Linda. Dia ada je. Tapi kan Han tengok menu dia kan bahasa Melayu. Iklan dia pun bahasa Melayu. Aku percaya nak masuk dalam tu semua bahasa Inggeris. So otak aku dah set nak masuk KFC, kau kena everything in English. There is no Malay inside. Itulah aku dah cakap dengan kau tak tengok Teletubbies. Tak, sebab Cik Man ni dia faham dia. Sebab dia macam dia juga, dia ada lurus dia tau. Kami orang-orang yang lurus ni faham je. Kau tengoklah Teletubbies sekali-sekala. Tapi yang tengok Teletubbies. Yang tengok Teletubbies. Aku tengah keluar man je weh. Ni dia tengok Teletubbies. Masalah tengok Teletubbies pun tak membantu, tak membina pun. Dia dah cakap, je. Aku keluar man. Kod advance sikit pun Satria Baju Hitam. Okay. Itu pun dah adaptasi bahasa Melayu. Legendary. So kau bayangkan betapa ya Allah Tuhanku, nasib baiklah Tuhan tu buka pintu hati aku. Tapi sebenarnya aku belajar bahasa Inggeris kan. Bukan nak sambung belajar. Aku sebenarnya tak ada niat pun nak masuk universiti. Then aku punya kepala lepas aku kena penampar sing tu, cikgu sing aku tu, aku akan belajar bahasa Inggeris sebab aku tak nak kena penampar. Lepas tu aku rasa bahasa Inggeris tu one of the keperluan yang sangat perlu kalau aku nak capai cita-cita aku. Kau tak cita-cita aku, cita-cita saya sebenarnya apa? Sebenarnya saya nak jadi steward. Jadi apa? Steward. Pramugara. Sebab dekat kampung saya ada satu hamba Allah ni, jiran kejiranan saya ni ada satu ni, salah seorangnya adalah pramugara. Okay. Handsome, tinggi, pakai baju cantik kan, kasut kilat, muka jerawat pun tak muncul. Kita pula muka macam mana kan. Patutlah diidola. Dia bukan setakat pecah rumah tau. Rumah hancur tu muka kita masa tu kan. So so kita nampak aku nak jadi steward. So aku belajar BI, aku belajar bercakap bahasa Inggeris sebab aku tanya cikgu bahasa Inggeris aku masa form 1. Aku ingat ini he is one of the best and sangat-sangat membantu. Nama dia Sir Nandar Raja. Siapa budak Clifford mesti ingat dia ni. Sir Nandar Raja. Dia ni memang sangat-sangat seorang cikgu bahasa Inggeris yang sangat penyayang, yang sangat baik, yang sangat willing to help without any sense. Kau bayangkan kalau kau tak boleh cakap, kau tanya dia soalan, aku sanggup jalan kaki pergi rumah dia untuk belajar a few words of English, a few English sentence yang dia ajar walaupun dekat rumah waktu malam Sir Nandar Raja nama dia. Aku ingat sampai sekarang dia yang banyak build up aku punya English from time to time. So aku cakap kat dia, Sir Nandar, cikgu saya nak jadi pramugara. So dia yang search apa kelayakan kalau kau nak jadi pramugara. Yes, you should have speak in English lah. So aku kena ada English. Okay, dia kata okay, you English dapat B pun dah okay dah, janji you fluent. Aku pun fluent lah. That's why menulis aku lebih teruk daripada bercakap. Bercakap lebih fluent daripada menulis. Bukan nak menjadi pramugara kau kena 185 ke? 7 foot 5. On that time 185 kan?
Tak, 170 on that time. Oh, okay. So aku belajar bahasa Inggeris sebab aku nak jadi pramugara je sebenarnya. Aku bukan nak sambung belajar kat mana-mana. Aku cita-cita rendah je weh, sebab aku tahu abang aku pandai, aku bangak sikit kan. So aku jadi pramugara sebab aku dah nampak satu figura yang aku cakap, oh aku nak jadi macam dia. Aku boleh travel, aku boleh fly bantarata, aku boleh macam-macam, handsome, tinggi. Lepas tu kulit pula flawless, pramugara kan. So aku belajar English dan aku sebenarnya pergi interview pramugara dan gagal. Gagal sebab? Aku paling pendek weh. Okay, waktu tu hang berapa? Paling pendek, aku rasa hitam tu tak lah kot. Paling berapa? pendek, paling buruk. Aku 169. Sekarang ni 168? Sekarang aku hampir 170 lah. Dah macam tinggi je Cik Man. Ya, saya sebenarnya pendek. Saya 170. Tu nak berapa? 175? Yalah, kau memang lebih tinggi pada aku pun. Oh ya, tak pasal dah pula. Aku punya span kasut kau tengok tinggi mana pula. Aku tak nak kalah. Okay. So arwah opah juga menyokong saya berpersonality always good, presentable sepanjang masa. Dan dia pun menyokong saya untuk jadi pramugara lah. Tapi gagal. Aku rasa kat situ aku salah pergi interview. Kau bayangkan cantik-cantik, tinggi-tinggi, model-model punya muka kan. Kau codot je kat situ. Masa tu untuk airline apa? Malaysia Airlines lah. Oh, Malaysia Airlines. Masa tu satu je lah. Satu je itu airline je je ada lah. kat Malaysia. So bila ada satu saja company, so dia punya trials tu susah. sangat-sangat susah lah. Tapi sekarang ni kita ada banyak kan. Even tu kalau hang kata hang sekarang ni request for another airlines pun, Scott ke Etihad ke, masih lagi boleh lah. Dulu Malaysian Airlines je orang tahu. Tak, sebenarnya kegagalan tu menyebabkan aku sambung belajar lah. Okay, Dan Alhamdulillah. So kalau macam Cik Man ni kan, macam Cik Man cakap kan, mungkin kalau bukan Cik Man yang sekarang, Cik Man akan jadi pramugara lah. Ya. Okay, so macam Petra? Kalau bukan sekarang, maksudnya kalau aku tak kerja dekat tak kursi kerja aku di sekarang, USAS, aku mungkin sekarang ni aku seorang pramugara lah. Tapi dulu Cik Man model kan? Itu macam ni. Watan. Sebabkan saya datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Saya dah mula survive mencari duit poket sendiri daripada kecil. I see. Bila sambung belajar, abang saya pun belajar. Dia nak habis-habis hujung-hujung lah. So dia kena fly Amerika untuk fulfill dia punya courses. Saya terpaksa cari duit poket saya sendiri sehingga abang saya stable. Okay. So saya macam mission, saya kata apa, macam saya kata tadi lah, kalau aku nak dapatkan sesuatu, aku mesti nakkan sesuatu yang aku nak tu. Aku mesti nak dapatkan. So saya macam-macam cara. Saya buat macam-macam. Kebetulan saya diberikan sedikit kemanisan pada wajah pada ketika tu, pada figura saya yang mungkin seperti patung. So memudahkan saya untuk Cik Man pun berusaha lah untuk cari duit yang kan? itu. Dan kemudiannya kerja part time dekat 7-Eleven, lepas tu kerja sebagai entertainer, traditional dance, modern dance. Banyak benda yang sebenarnya saya buat untuk mendapatkan apa yang saya nak. Okay. Rasa macam tak cukup je 1 jam tau. Kita ni dah 1 jam tau. Kita dah dekat end dah. Alamak. Ini sepatutnya Cik kau Man senang buat duit Cik Man punya cerita ni kena 1 episod untuk dia je. Kan. Tak boleh. Banyak lagi kita dengar Pep punya. Okay, silakan. Sebab aku memberi peluang kepada Razman. Sebab waktu ketika dia kecil, dia kurang vocabulary. Sekarang ni vocabulary dia dah lebih-lebih tau. Banyak sangat vocabulary dia. Dia punya idea daripada kecil tu dia simpan. Dia simpan. Tapi kau nak tahu sebenarnya aku boleh bercakap macam ni dengan korang je. Dengan kamera. Mungkin sebab itu dilatih di universiti dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya bila dah. Aku pula nak cakap. Aku diam ni. Dia sambung balik. Okay, alright. Nampak benda ni. Kita nak tanya Pek. Kalau Pek bukan seorang pensyarah, Pek ialah siapa? Okay. Binatang peliharaan. Mungkin. Okay, throwback. After SPM, saya pernah bekerja di McDonald's.
Okay. Masa lepas SPM saya pernah kerja di McDonald's. Lepas habis kerja di McDonald's saya sambung study. Lepas sambung study and then betul lah sambung study lepas tu lepas tu okey betul. Okey sorry. Cakap tak lah. Okey. Sorry. Dia ni okey. Sekarang siapa yang kurang vocab? Ingat Okay, lepas habis SPM aku kerja dekat McD. Biasa Okay. lepas SPM tengah tunggu nak result kan, nak Okay. masuk universiti dan sebagainya. So sambung kerja kat McD selama setengah tahun. Lepas habis setengah tahun tu kerja dekat McD tu, lepas tu masuk diploma tu masa ambil multimedia tu. Dan bila masuk multimedia tu, masa tu dah minat lah dengan this kind of punya graphical things dan sebagainya. Lepas tu nak jadikan cerita yang tadi kan aku dah beritahu yang aku ada kawan yang Japanese semua ni. Okay. Macam mana boleh kenal because of kita orang ada satu event ni. Okay. So dan dalam event yang sama ni aku berkenalan dengan ada seorang toke kedai baju. Toke kedai baju. Dia kedai dia base dekat KL tapi dia adalah orang Ipoh. So aku nak cari waktu ketika tu aku dah nak habis diploma, so nak cari tempat praktikal. Okay. So nak mencarilah orang yang boleh buat design bukan mencari orang, nak cari tempat yang menerima orang untuk design lah. Okay. So dia pun mempelawa aku untuk bekerja ataupun praktikal kat tempat dia. So aku setahun setengah berada dekat company tu menjadi web designer, graphic designer, fashion designer dan juga videographer. Yo. Masa tu Power. tahun 2006. Oi, 2006 tu yang 2006. Masa tu zaman-zaman graphical kita baru nak berkembang kan. So jadi aku pun nak try lah masuk dalam that company tu. So jadi aku diberi peluang, memang aku masuk first sebab aku memang pakar buat web. So dia kata Pat, kau buat web dulu. So kau implement grafik kau kat dalam web, buat. Lepas tu dah habis dia tengok okey dia boleh buat web. Lepas tu dia kata okay, now kita nak masuk you dalam fashion pula. So dia tunjuklah okay, apa fashion yang kita nak. So masa tu aku start masuk fashion. Yo. Jadi fashion designer. Fashion designer. Fashion designer buat. Dan aku tu pengetahuan korang baju aku buat semua baju perempuan. Weh. Aku tak design baju untuk lelaki Aku design baju untuk perempuan. Semua baju untuk perempuan. Dan Adakah di saat itu kamu berambut panjang? tak. Kau Belum lagi. Sebab masa tu dia kena faham tak? Fashion design ni ada dua. Satu fashion design ni adalah mereka fashion yang mereka fashion daripada A sampai Z. So aku bukan mereka fashion yang mereka fashion A sampai Z. Aku meletakkan grafika di atas fabric yang dah siap ada. Jadi aku adalah graphic artist, aku mereka grafik di atas aku punya fabric. So dia bagi aku fabric. Okay Pat, ini adalah baju untuk hari raya, tema hari raya. So selalunya dia akan bagi cardigan sepanjang ataupun long sleeve kosong. Okay, now kau design grafik kau, letak kat sini kita nak buat untuk hari raya. So adalah tema hari raya, tema Chinese New Year, tema Merdeka, tema macam-macam tema lah. Power Pat ni. So aku buat lah baju, seluar jeans, kasut, topi, tali pinggang. So pengalaman tu diberi kepada aku. Dan company yang aku masuk tu pada ketika tu one of the biggest company lah yang berlawan dengan company-company lain. Sebab apa, dia ada 9 store dekat Malaysia. Yo. Dekat Wan Utama, Sungai Wang, Ipoh Perit, Penang. So jadi bila satu company baju design yang ada store dekat shopping mall ni, dia jadi satu orang kata apa, you are established lah. So lepas habis tu aku sambung belajar. Lepas sambung belajar, sambung belajar degree tu. Bukan kata tak habis lah, maksudnya belum habis sebelum tamat. Okay. Aku dah masuk industri sebagai video editor. Dekat satu company filem lah. Company filem ni dia tengok aku boleh edit video. So dia offer 1 tahun sebelum aku habis. Maksudnya aku punya final year degree tu lah. So aku jadi video editor. Dan masa jadi video editor tu lah aku dah start menjuruskan diri aku dalam bidang-bidang perfilman, bidang-bidang dunia artis ni macam mana dan sebagainya. Masa tu dah start masuk dalam orang kata apa, industri lah. Industri filem, industri drama dan sebagainya. Berkenalan dengan artis-artis yang dulu kita tengok kat TV saja. Tapi kali ni tengok okey, depan mata. Teruja lah. Tu dia memang number one tu memang teruja lah. Tapi bila kita get along tu kita tahu macam mana tu kan. Macam jumpa dengan Shah Alaya, bekerja dengan dia, Shah Alaya. Lepas tu kerja dengan siapa nama lelaki tu? Awal Asyari. Laki dia lah. Laki dia lah. Sebut laki bini. Kan Awal. Tak, masa tu dia belum kahwin. Boleh kahwin. Masa dia belum kahwin. So kerja
Lepas tu kerja dengan Nabil. Hmm. Lepas tu kerja dengan siapa yang kahwin? Apa dia? Yang budak yang Sarawak tu? Mila, Mila. Bukan. Yang Sarawak yang kahwin dengan yang Johor tu. Stacy. Stacy. Ah. So all these artis-artis yang waktu bash-bash tu jumpa. So memang terus je lah dengan artis-artis lama pun kita kenal lah. Jumpa pengacara TV tu. So banyak benda yang aku belajar dalam industri. Banyak benda yang aku perolehi dalam masa setahun. Sebab industri filem dengan industri drama TV, kita boleh kata TV lah, aku sebut TV kan. Okay. Industri TV ni dia sangat-sangat fast growing. Engkau tinggal bas, kau memang tinggal. Kau tinggal bas, kau tinggal. Siapa aku diberi, mungkin adalah rezeki aku diberi peluang untuk buat program yang Malaysia punya, dan dalam masa sama aku juga diberi peluang untuk buat program yang luar negara punya. Jadi aku berpengalaman lah masuk untuk buat program TV, aku masuk untuk handle MCP, aku masuk untuk buat filem. So aku join, aku masuk untuk buat drama raya Zizan masa tu, drama raya Zizan. Cerita apa tu drama raya? Drama raya Zizan. Dia punya main actor dia Zizan. Okay. Dia punya supporting actor dia adalah Meme. Masa tu Meme tak kahwin lagi dengan Norma Hakim. Masa tu dia pun free hair lagi waktu tu kan? Masa dia free hair lagi. So jadi kita kenal lah dunia tu macam mana dan sebagainya lah. So because of waktu ketika tu aku berada dekat KL, memang kenal cepat dan memang dia grow sangat-sangat cepat. Sebab habis satu job ada job lain. Habis satu job dia tak ada macam dia non-stop tau. Non-stop. Dan because of aku pula passion, seronok buat benda tu, memang seronok. Macam aku bayangkan setahun aku kerja tu, aku tak pernah merasakan gaji aku sikit lah. Sampai ada orang tanya, "Pak, gaji yang berapa lah?" "Oh, gaji aku banyak ni." Gaji yang sikit sebenarnya. Okey je. Sebab kita daripada hati kita lah. Mungkin aku rasa aku tak tahu market. Mungkin aku rasa aku tak tahu market harga berapa. Okay. Tapi dalam masa yang sama pun aku tak pernah questionnaire dengan bos-bos aku. Sebab aku rasa ini adalah satu peluang yang diberi pada aku untuk aku explore benda tu. Betul. Dan bos aku yang explorekan aku. Okay, kau macam ni. Dan aku sampai ke KRU Studio. Aku pergi KRU Studio, aku masuk Astro. Boleh jumpa orang ni. Yang buat Roda Impian, orang yang buat Roda Impian. So kita kenal lah orang-orang lama semua-semua macam ni kan. Aku juga pernah edit konsert M. Nasir. Aku juga pernah edit dokumentari. Ini bukan politik lah, tapi dokumentari arwah Tok Guru Nik Aziz. Ada orang Kelantan datang, dia kata kita ada dokumentari panjang-panjang ni, kita nak minta you edit. Tiba-tiba ada orang tukar, "Pat, hang boleh free tak apa? Ada dokumentari nak edit berapa jam? 2 jam." Datanglah studio tu. Memang aku bermalam lah, 3 malam tu edit studio ni. Dokumentari Tok Guru Nik Aziz masa tu. So macam lepas tu jumpa dengan Ramli Sarip. So all this kind of person yang tu kita kenal dan learn a lot kan. Sampailah bila aku dah habis, aku buat sendiri. Maksudnya aku dah berhenti production tu. Aku buat sendiri. Aku di bawah, aku jadi personal videographer untuk Farah Ashikin dan juga Heliza Ilmi. Heliza Ilmi. Heliza Ilmi masa tu buat sampai aku terima one call. Apa dia? Abang tak nak balik ke? Itu adalah call daripada mak aku. Mak aku tanya, tak nak balik ke? Sebab dah lama 6 tahun. Sebab apa? Lepas habis degree aku terus duduk kat KL. Dan semacam 6 tahun tak balik ke? Tak balik lah. Maksudnya nak balik stay terus. Tak nak balik kerja kat Ipoh ke? Mak aku tanya kan. So jadi bila aku cakap macam mana nak buat ni? Macam mana? Tak apa, nantilah tengoklah. Lepas tu nak jadikan cerita, ada seorang kawan aku masa yang aku belajar diploma tu, dia dah jadi lecturer dekat tempat lama aku bekerja. So dia tahu aku memang buat production. Dia kata, "Pat, hang buat video-video kan? Hang nak jadi lecturer tak?" Macam mana nak jadi lecturer? Kat tempat kita orang ni, diorang baru nak ubah subjek video ni kepada subjek short film. So aku nampak hang try lah dulu sekali ganti apa ni, ada lecturer mengandung pula, lecturer bersalin. Lecturer bersalin. So 2 bulan ada cuti kan. So aku pun pergilah try ganti lecturer tu bersalin. Aku ngajar. Okey, biasalah, well prepare, bla 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 bla. Lepas tu habis, dah habis tu, lepas tu the next SEMS tu aku dapat lagi surat, dia kata kita continue you punya contract. Start tu lah aku jadi lecturer sampailah sekarang ni.
Okey, jauh Itu dia perjalanan punya dia. flow. Jauh perjalanan dia. Serius Macam-macam. Ya. Memang hebat Pat ni. Oh, tak Dia adalah. hebat. Tak ada. Tak nak Hey, kata. bila lagi kita orang nak puji? Waktu podcast lah. So apa yang kau nak cakap dekat budak-budak kat luar sana? Ha. Kau ada buat macam-macam bla 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 kan? yang diorang pergi intern pun dah malas nak key in je. So buat FYP pun alah malas. Betul lah. Apa yang kau nak cakap kat diorang? Nak cakap apa? Hidup ni keras. Tak, bukan sebenarnya. Kalau nak cerita pasal pengalaman masa dekat industri tu, masa ni tak, kalau production tu is another level lah. Tapi kalau masa aku jadi graphic designer tu, learning punya proses tu adalah satu benda yang sangat-sangat bagus. Kenapa? Untuk mengetahui korang lah. Masa aku berada kat dalam jadi graphic designer, aku pernah diberi task untuk mereka bentuk CD casing untuk satu artis yang company aku ni sponsor. Okey. Okay. So company yang artis ni adalah artis English. Masa tu kita English, kita ada Too Fat, kita ada Poetic Emo, lepas tu ada satu group ni lah. So jadi dia orang datang, company ni sponsor. Okay, so dia kata, okay Pat, sekarang ni adalah kerja kau kena design. So apa aku buat adalah aku kena design dan aku kena bubur lah dia punya write-up, benda-benda tu semua. Nak dijadikan cerita memang 100% benda tu adalah aku punya task. Nak jadikan cerita macam mana, aku tak tahu macam mana. Ada aku rasa miscommunication lah, macam mana aku terus hantar dia punya casing tu terus hantar kat kilang. Sebab kilang dia macam dekat lah, macam ni kedai, ini kita punya office, depan tu kedai, depan tu je kilang. Dekat sangat. Dekat sangat sebab aku punya SV kata, Pat, yang CD casing tu dah siap. Dah siap. Okey, dah macam mana proses? Dah hantar pergi kilang. Okey, dia pun kata okey. Aku pun okey lah. Sekali the next week tu, this artist datang, dia kata, kita nak discuss balik kenapa there was some major changes. Masa tu aku dah diam. Ada major changes? Lepas tu dia cerita, macam ni ya, kita nak ubah ni, nak tukar ni. Lepas tu dia cakap dengan SB aku, Jet, apa? CD casing tu dah hantar print. Kau betul? Cakap, betul dah hantar print. Kan kau telefon minggu lepas kau tanya aku macam mana, aku cakap aku dah hantar print. Dan print tu adalah 1000 pieces. Wih, banyak itu. 1000 pieces, CD, mahal waktu. CD casing and CD punya stiker. CD casing and CD punya stiker. Lepas tu memang aku nampak artis tu dah macam bengang. Dia macam marah. Dia cakap, okay. Lepas tu lah, bila kita orang continue discuss, lepas tu artis tu dah balik dulu. Lepas tu SB aku tanya, apa masalah kau? Kenapa macam ni? Cakap, you tanya. So, saya bagi tahu, kata apa progress? Saya kata, saya dah hantar progress ni. Cakap, okay Pat, isu sekarang ni, kau tak dapat confirmation daripada artis dengan kita orang dulu, dan kenapa kau hantar pergi print? I see. Berat kot isu dia. Sebab jadi ada dia flow tu lah. Lepas tu dia dengan cerita, dia cakap, sekarang ni macam mana? Dia kata, okay, berkemungkinan gaji kau kena potong. Banyak ke kena potong? Sebab masa tu satu pieces CD dengan tu adalah RM1.80. Maksudnya RM1.80. Masa tu gaji aku RM1,800. So kalau 1,000 pieces, Habis gaji kau? Habis gaji lah. Okay, aku macam mana ni? Tak apalah. Lepas tu, selang 2 hari lepas tu, company yang aku hantar yang print CD tu, dia call. Boleh datang tak kat office? Kenapa? Ada something wrong lah. Datang. Nak jadikan cerita, pekerja dia salah printing. Yang aku dah hantar tu dia salah printing. Dia tunjuk, ni sampel tu. Ni salah printing. Betul. Kita pekerja lupa nak letak. Dia dulu kan kita CMYK, kita kena masukkan CM cyan, yellow, magenta dengan black punya color untuk print. Dia lupa masuk satu color. So bila dia print, dia jadi lain. Ada rosak-rosak. Dia kata macam ni. Lepas tu lalas, masa tu aku dalam hati, ya Allah Tuhan, betul-betul nak tolong aku. So dia tanya macam mana? Okay, tak apa. Kita akan buat print baru balik. Bila print baru, yang aku punya SV tu kata, okay, hold jap, kenapa? Ada benda nak ubah. Jadi selamatlah gaji aku, selamat. Tapi pengalaman lah, kita sharing pengalaman kita. Memang kena torture lah dengan SV. Kita pun macam, aku buat untuk artis ni, salah pula benda tu. So you kena adapt dalam industri, tambah-tambah lagi dalam bidang-bidang aku ni, benda-benda macam ni you kena adapt, you kena tahu macam mana nak selesaikan. Yang macam aku beritahu tu lah, the most important things adalah communication. You have to communicate. You tak communicate,
susah. Yelah, sama juga macam kalau pelajar-pelajar yang ke mana-mana buat projek, final projek tu kan. Dia tak ada komunikasi dengan pensyarah. So macam mana, apa dia nak expect kan kita nak bantu dia. Betul. Nowadays students sekarang ni banyak yang less communication lah. Bila less communication, kita pun tak boleh nak contribute. Macam for example, aku dah sampai satu tahap yang di mana I'm willing to teach you even though you don't I'm willing to teach you even though I'm not expecting something back from you. Aku dah sampai one point di mana aku nak deliver aku punya knowledge sebelum aku tak ada kat bumi ni. Sebab bila aku ada knowledge aku ni dia banyak. Kalau aku tak deliver, apa fungsinya Tuhan bagi aku waktu ketika aku muda dulu ni, belajar, kumpul semua, jadi pandai, tapi aku tak contribute balik pada the new generation. Tapi masalah the new generation pula tak nak bertanya. Macam tentara kita ni orang kata takut je tak nak datang. Takut. Tapi aku tak kata semualah. Ada certain orang yang dia memang belajar, tanya satu-satu. You willing to learn, I'm willing to teach you. No money accept. Aku cakap, aku tak perlukan duit kau. Aku perlukan kau belajar supaya nanti bila kau buat benda tu, aku tak rasa sakit hati. Aku kadang-kadang, dulu aku jadi designer, aku buat design baju macam ni. Bila aku tengok yang sekarang punya design macam, kenapa sakit design hati. sakit hati kan. Jadi macam tu kan. Jadi aku cakap kenapalah kan kau tak macam video. Sekarang ni aku mau tu, so lepas habis graphic artist aku jadi video designer. So bila aku tengok budak-budak edit video, cakap alah kenapa video korang jadi macam ni, kenapa macam ni. Sebab dia orang tak nak korek rahsia lah. Macam kita nak tahu rahsia tu, kita cari orang lama. Korek rahsia. Dia orang tak ada, dia orang tak tahu. Google mungkin ada? Yes, Google give you everything, but Google won't give you the exactly what you want. Kena saya GPT. You request, ChatGPT? you request, Google akan bagi 10. But dalam 10 tu, which one is spot dengan you? Tak ada. You tanya Google, what is the best food in Kuala Kangsar? Dia akan bagi 10. What is the most best food in Kuala Kangsar? Dia masih bagi 10. Dia tak akan bagi hang ni. Untung sangatlah student zaman sekarang. Ada ChatGPT. Orang tanya je nak apa, semua ada. Yes. Okay, so saya rasa kali ni kita punya podcast panjang ya. Panjang sangat ni. Cerita lebih kurang almost 1 jam 30 minit. Itulah. Kita kena tanya kita punya kru ni. Masa ada lagi ke? Nak memory card. Ada lagi tak? Tengok. Memory card. Boleh lagi satu slot untuk Razman. Tak payah. Sebabnya sebab apa? Masa? Setengah jam. Okey. Jap Mat. Episod kali ni aku tak pernah tengok korang buat pun. Episod kali ni macam korang boleh cakap dengan kru. Kenapa sebelum ni tak boleh ya? Ni lain. Dia dah potong lah tu. Okey. Kau ajar korang sekarang ni tengah prank aku. Tak, aku rambut banyak tak cerita lagi. Belum. Aku Okey ada rambut. Aku buka ni korang. Aku Pecah cermin lampu depan tu kan. Aku nak tahu cerita pasal Ian ni. Cerita apa? Okey. Ini bukan cerita pasal Ian. Ya, tak ada Ian. Satu je sikit. Sebab kami dapat komen daripada penonton. Cewa. Tak, sebab Ian ni dekat dalam media sosial Ian famous. TikTokers Insta lah. famous. Insta famous, hijab star apa benda. Hijab Vista ya? Vista. Hijab Vista. Ada Hijab Vista, Hijab ya. Vista. Alright, okay. Tapi bila Ian berada secara fizikal dengan kita ni, dia jadi lain. So nak tahu macam mana yang boleh terjerumus dalam TikTok punya environment ni. Dan macam mana boleh pergi sampai dekat kanan punya level. Macam akulah. Aku berada kat dalam dunia ni sebab apa? Aku masuk dalam dunia artis. So nak tak nak aku kena fluence, aku kena be fluence, aku kena be transparent dengan diorang. You tak be transparent, you akan tinggal belakang. That's why aku macam tu. So macam mana hang boleh masuk dalam tu sampai hang sekarang ni? Cerita sikit, aku nak tahu juga lah. Sekejap sebelum tu. Kalau podcast macam ni kan, dia memang tak boleh pergi toilet Tak ada break time. Aku rasa aku macam pakai bedah kena pakai pampers apa ni. Okey. Silakan. Okay, apa yang Pat tanya tu, so sambung yang cerita yang pasal dia ada kaitan juga English tu, English tak pandai English, lepas tu introvert. Dia benda pertama sebenarnya adalah sebab introvert tu je. Okay. Bila yang introvert, ia tak dapat buat apa-apa yang nak. Waktu zaman sekolah, so Ian macam mana nak cerita Ian ni adalah someone yang selalu kena bully actually. Okay.
Yan tak berani nak bercakap dengan orang. Lepas tu waktu zaman sekolah tu kira macam tak tahulah macam Yan tak buat salah dengan orang tapi orang suka nak cari pasal. Cari Yang masalah. selalu kena bully tu masa tu dah masuk universiti ke belum? Tak ni cerita zaman sekolah. Oh, zaman sekolah. Okey. Okey. Yang macam mana Yan sekarang ni Yan cerita yang dululah. Okey. Okay, so banyaklah benda. Bayangkan Yan dah balik sekolah, Yan kayu basikal. Abah sekolah jauh sikit. Nah, sekolah tak sama waktu tu. Waktu tu form 3 ke form 2 tak ingat lah. Kita rumah pun dekat lebih kurang 5 kilometer kot lah nak kayu basikal seorang-seorang tu petang. Ada pula siapa entah pecahkan tayar basikal. Oh, dekat sekolah? Kesian kan kayu tolak basikal tu seorang-seorang. Lepas tu adalah banyak-banyak kisah lah mana ada cerita. Okay, cuma yang apa nak kata, dia ada banyak pembawaan lah disebabkan terlalu introvert. Macam orang buat kita tapi kita suka senyap. Benda tu tak bagus sebenarnya. Dia macam ada main ke kita punya mental kita lah. Kita banyak berfikir overthinking. Kita rasa orang tak suka kita. Kita rasa kita ni nothing. Macam-macam. So benda tu berlaku. Ingatkan habis masuk universiti, degree. Takat situ ingatkan tak ada apa-apa dah. Still adalah something happen kat yang waktu degree. Okay, yang menyebabkan yang rasa macam okay enough. Rasa macam masa tu macam bukan nak kata nak mencarut tapi kita ada rasa macam nak maki lah. Maki semua orang. Rasa macam tak puas hati dengan diri sendiri kan. Waktu Yan pun macam aku tak boleh dah jadi macam ni. Aku tak boleh, aku kena ubah lah diri aku ni. So benda pertama yang Yan buat dan waktu tu pula Yan boleh apa broken. Cerita sikit. Cuba. Adalah bercinta juga waktu degree tu. Oh, ada? Malah Macam ada. mana introvert ni boleh bercinta? Ya, jangan risau. Jarak jauh. Oh, jarak jauh. Ni Cinta monyet. Ni MySpace. Aku tahu mesti Ada. MySpace. Friendster. Tak main. Jarak jauh ni macam mana? Adalah kenal. Masa sekolah. Bukan waktu sekolah. Ni kenal dia duduk Johor. So yang belajar dekat Kedah. So bayangkan memang jauh kau kenal jarak. dekat- Macam mana boleh kenal magazine? daripada Johor ke Kedah? Okey lah kakak. Adalah dia punya kaitan dengan family Abang Ipar. Oh, okay. Kenal. Sepupu lah. Sama-sama like that lah. Something like that lah. Okay. Okay, so broker. So kat situ macam ada banyak terima tomahan pun ada. Inside kat situ lepas tu dengan kita punya study pun kawan-kawan selalu cakap macam Yan ni macam kata dia potong burung. Faham tak? Memang Yan waktu degree, bayangkan Yan hanya pergi kelas, Yan beli bungkus masuk bilik. Dan sometimes Yan sanggup tak makan kafe sebab Yan tak nak jumpa dengan orang. Yan makan apa? Yan makan biskut, Maggi. Sanggup. Perut lapar tak apa asalkan aku tak jumpa dengan orang. So duduk bilik tengok movie apa semua. Macam life tu sangat-sangat membosankan lah. Sebab Yan tak biasa tau. Sebab Yan macam waktu remaja Yan dihabiskan bersama family. So bila dihabiskan bersama family, Yan tak ada rasa fasa macam nak enjoy dengan kawan. Dia tak boleh tengok wayang dengan kawan. Dia tak boleh keluar dengan kawan. Memang life Yan ni memang totally about family. So waktu the first wayang yang kau tengok? dengan family juga. Bukan dengan family, dengan kakak. Waktu tu kakak dah kahwin. Beranikan diri sikit lah. Tengok waktu tu usia rasanya dah 20 tahun kot. Oh, baru tengok wayang? Ke 20 tahun ke 21 tahun macam tu lah. Okay. Menjadikan dia ni. Kau budak baik kan sebenarnya. Tak ada cerita kawan nangis. Okay. So life tak berapa nak cantik lah. Macam tu lah life Yan. So Yan have nothing lah. Sekejap. Pada monyet yang bercinta dengan Yan tu kau memang monyet. Jangan. Tak ada dendam, tak apa pun. Okay. Mestilah cinta-cinta zaman dulu kan. Okay, so after that, so Yan ingat lagi 2014, waktu tu usia Yan baru 22 tahun ke 21 tahun lah, macam tu lah. So Yan macam ada tekad lah. Cakap dah hati, aku ni dah kena macam-macam dah. Daripada zaman sekolah bawa pergi ke habis belajar, bawa pergi ke degree. Degree pun ada isu lah yang kena bully pun semua. So bila aku nak macam ni, ya tak boleh dah. Ya macam enough lah, rasa macam terlalu ramai sangat yang suka sakitkan hati kita tanpa kita nak membalas apa kan. Okay, so that time benda pertama yang buat yang macam ada fikir aku ni bukannya tak pandai, aku ni boleh, tapi sebab aku penakut je. Takut nak bercakap dengan orang. Nak kata tak pandai bercakap, boleh bercakap. Tapi selalu rasa malu.
rasa malu, rendah diri macam-macam. So yang pun cuba keluar daripada yang punya live tu, yang benda pertama yang buat yang post gambar dekat IG. Oh, maksudnya dah ada IG. Ada dah. Lepas tu Baru create. early 2000, sorry, 2012, 2011. Tak, 2014. Oh, okay. Ya, 2012. masa tu dah ada lah. Okay. Okay, so benda pertama yang buat, Saya nampak tak betapa tuanya kau. Dia muda lagi. memanglah. Cerita dengan aku. So waktu tu hujung tahun 2014, waktu tu that time ya rasa macam nak buat something yang different lah dengan live Yan kan. Bukan tak pernah main Facebook semua ni, pernah, tapi share dengan kawan. Oh, okay. Facebook tu jadi share. Lain macam ni. Kawan perempuan, kawan baik. Faham. Tapi Tadi tak ni main. kau sharing account lah. Sharing account. Tak reti pun main Facebook. Okay. Kenapa muka kau berubah weh? Kenapa muka kau berubah? Tak, macam I were quite surprised. Sebab masa tu kita orang Siapa? masa tu Facebook kan kita single-single biasalah, daripada MySpace, Friendster, dan kita jump to Facebook. Kan kita single tiba-tiba bila hang cerita aku, hang kata hang sharing Facebook, macam aku macam mana hang sharing Facebook kan? Okay. Lepas Facebook pun share dengan kawan. Takut nak main sendiri. Okay. Okay, so dia buat ujung tahun 2014 tu, so permulaan lah. Macam so yang dah broken, lepas tu Broken lagi? Tak, itu yang broken itulah. Oh, broken itulah. Okay. Okay, lepas tu pun macam kita rasa macam tak boleh lah jadi macam ni kan. Orang duk kata kita ni macam nothing lah. Memang rasa gila-gila, memang rasa I am nothing. Okay. Tak ada apa yang nak dibanggakan dengan Yan. So yang macam fikir aku kena buat sesuatu. Okay, sebenarnya pertama itulah yang cakap, yang post gambar kat IG, yang create account Facebook yang sendiri untuk pertama kalinya. Okay, so yang macam happy lah. So yang macam bila yang try ambil gambar. Bukan tak suka ambil gambar. Memang adik-adik perempuan suka je ambil gambar. Cuma nak post gambar tu. So gambar yang post dekat IG 1 minggu selepas tu ada, kalau tak salah Yan, waktu tu dah masuk bulan 1 2015. So kat situ dia macam dah start pandai-pandai lah main, pandai-pandai berkomen. Dia dah start mula ada interaksi communication dengan manusia dekat bumi ni. Lepas tu okay, benda pertama tiba-tiba dapat DM. Dapat DM dekat IG. Ada seorang ni ingat lagi, dia hantar mesej, dia kata berminat tak nak jadi model muslimah, dia kata. Dia kata dia berkenan untuk ambil Yan. Okay, so yang cakap Yan macam aku jadi model, serius lah. Dah lah tak pernah berdiri apa semua. Macam malu lah. Lepas tu Yan pun macam okay, tak apa, boleh lah try kan. Okay, so ada waktu tu company ni yang boleh sebut sebab Yan memang sangat hutang budi dengan dia, Syahirah So Eksklusif. Dia lah yang pertama bawa yang keluar pada dunia Yan. Okay. So itu company pertama. Dia dia tawarkan kepada Yan. Waktu tu ada 10 orang model. Model ni untuk testing lah 10 orang. So dalam 10 orang ni yang seorang je yang dipilih. Dalam 10 orang yang datang casting tu, satu Dia tak casting. dia bukan Dia tak casting, tapi dia ada bagi cubaan, dia bagi kita hands-on. Mula-mula Okay. dia bagi hands-on banyak lah, dalam quality banyak. So okay, so kita shoot gambar sendiri. So dia mungkin dari situ dia nak tengok kita macam mana. Okay. After that yang terpilih, lepas tu okay, yang terpilih, after tu kita ada deal dengan dia untuk seberlanjut. Kita ada buat perjumpaan untuk shoot yang pertama, photoshoot gambar. Untuk keluaran dia. Dia pun company baru waktu tu. So sekarang dia sangat-sangat berjaya lah. So memang itulah permulaan Yan. Okay, so waktu yang pertama kali yang berdiri depan kamera, memang sangat-sangat gugup. Memang waktu berdiri tu macam fotografer Yan tu dia macam, boleh tak jangan keras sangat, boleh tak awak buat macam ni, awak boleh macam ni. Agak stres ada melayan Yan. Biasalah awal-awal tu dia kayu sikit lah. Permulaan. Kayu Yang malu sikit. kot, ramai orang tengok. Yelah dia dengan Masa tu studio lah, photoshoot studio. photoshoot studio. Pernah tak diberi peluang untuk buat catwalk? Buat catwalk yang tak berminat. Ada juga pernah offer. Ada pernah offer lah. Catwalk macam baju pengantin semua tu kan. Dia tak berminat. Macam tu. Okay. Bukan Sebab masa aku jadi graphic designer yang fashion designer tu, baju aku tu diperagakan di atas pentas catwalk. Jadi aku memang kena pergi pentas catwalk tu, kata Pat, hang kena pergi Pat, kenapa? Sebab baju hang diperagakan.
Krik-krik masa tu krik-krik. Okey pergilah duduk kat kursi tengok wajah aku. Okey. Tu je kan. So nak dah tahulah. Kau debut as a fashion designer lah. Ya bersama dengan bos aku kat sebelah. Ah. Oh patutlah. Tak, dia sebenarnya dia memberi peluang lah kepada dia. Bagusnya bos aku tu dia beri peluang kepada engkau yang buat, you kena tengok you punya own work. Dia tak overclaim. Yeah. Walaupun kau buat untuk company, tapi that's your punya job. You kena tengok balik tu kan. Bagus. Kalau ada macam peluang ingat Ian kau ada pernah jadi model untuk atas stage tu, itu dah another level lah sebenarnya. Benar ada dapat offer, tapi yang banyak menolak juga sebab yang macam demo kepada muslimah kot waktu tu. Okay, so itu company yang pertama. After that okay, yang pertama photoshoot tu bila gambar yang dipost di social media, feedback pertama yang dapat yang nampak macam yang jadi macam janggal tau. Yang macam kenapa semua orang teruja, kenapa semua orang macam mula appreciate kan. Sebelum ni pun macam banyak sangat kena hina. Yang banyak sangat kena hina dengan orang. Sebab memang Yan nothing dulu. So waktu zaman sekolah banyaklah muka-muka yang tak pernah lupa siapa yang hina Yan. Banyak kali je yang kena serang kat kantin. Adakah sekarang ni dengan apa yang Yan telah dapat daripada apa yang Yan dah keluar daripada kepompong lama tu, Yan masih lagi mendendam rasa kepada orang-orang yang telah berlaku jahat kepada Yan? Dia macam ni Pep, kita boleh memaafkan tapi kita tidak boleh melupakan. Okey. Betul. Setuju. Yan tak pernah lupa orang-orang yang kata kat Yan, yang buat Yan bersua. Yan tak pernah lupa. Dan benda tu memang dalam memori kita. Kita nak forget benda tu kan. Okey, cuma apa yang boleh cakap, benda tu kita maafkan je lah. Yang cuma jadikan semangat. Okay, benda-benda kalau tak jadi benda-benda yang sebelum ni, yang takkan jadi diri yang sekarang. Benda itulah yang bawa yang pergi lebih jauh. Okay. So dalam bidang modeling tu lama, daripada tahun 2015 sampailah lepas tu yang pun habis belajar sambung master. Lepas tu yang kahwin tahun 2018, dapat anak. Lepas tu master tak habis lagi. Lepas tu 2020 waktu master nak last yang punya master tu, sebelum habis tu dalam bulan 8 habis master. Sebelum tu lagi yang macam waktu PKP yang terfikir aku ni macam takut tak ada kerja lah. Aku macam nothing kan, tak ada apa-apa nak dibanggakan. Still rasa tahu sebab kita jadi suri rumah walaupun kita tengah sama belajar. Walaupun kita buat modeling tapi still orang kata membebankan suami dan sebagainya. Benda ni kisah ni sebenarnya sama macam Mas. Ia 3 tahun jadi suri rumah. Okay, so Ian pun macam, tapi bezanya sebab Ian jenis Ian, aku tak boleh biar orang buat aku lagi. So Ian push diri Ian belajar bisnes. Yang push diri Ian belajar bisnes. English Ian dah pandai sebab Ian banyak belajar, banyak learn. Lepas tu Ian banyak learn semangat lah, yang motivasi apa yang berlaku tu. Yang buka bisnes yang sendiri. Itu dah bisnes yang, tapi ada partnership lah. So bisnes yang tu tapi idea tu more kepada Ian lah. Ian yang create dulu, yang cakap kat kawan, nak tak kita buat bisnes. So kawan pun kata okay, jom kita buat bisnes. So benda tu memang kita belajar sendirilah. First collection kita run pada ujung bulan 11 collection apa ni? Tudung Lafia So benda ni 3 tahun yang run bisnes. Tapi waktu yang run bisnes pun still waktu tu macam orang kata tak kerja. Orang tak nampak. Selagi kita jadi duduk di rumah, jadi suri rumah, selagi bisnes kau tak berjaya, orang tak nampak boom, orang akan cakap kau nothing juga. So yang pun try. Cakap tak boleh, yang ni kena try keluar. So yang pun berjinak dalam bidang dia pun try apply jadi pensyarah, dapat di sini. Alhamdulillah. Sebab tu macam Yan still ada rasa untuk jadi founder bisnes lagi. Yan tak pernah buang. Dan sekarang masih lagi dalam proses nak create Karisa brand, rebranding from Lafia. Create new punya bisnes. Jadi ni brand ni memang brand Yan sendirilah. Yang ni bukan partnership lagi. So last year kita orang dah close Lafia. So macam nak kata kalau student lah, kalau rasa diorang ni malas habis kerja, macam tak ada kerja lah. Kenapa korang nak tunggu kerja mencari korang? Korang boleh create kerja sendiri kot. Maksudnya daripada zaman belajar, buatlah sesuatu. Jadilah apa-apa kan, agent ke, berjinak dalam marketing ke, digital marketing berlambak.
So macam tak ada reason lah pada Yan lah untuk bermalas-malasan. Sedangkan korang boleh untuk pergi lebih jauh. Yan is very lucky because you are being given on the first half of you punya life tu. Tuhan dah test you, Tuhan dah bagi you everything. Dengan zaman kecil you dah belajar how to survive. And then bila you masuk dekat yang kita panggil level remaja yang tengah bergelora ni, you manage to control everything. And then now bila you masuk the last phase of you punya cycle tu, you dah boleh surf cantik dah. Dia je. Sebab macam Razman bagi tahu tadi, every single each of us have a different punya path kan. Kita mungkin saya nampak benda tu senang, kenapa kau tak boleh buat? Tak semua orang sama. Yan dengan Yan punya, Razman dengan Razman punya, aku dengan aku punya. Dengar cerita aku, bila aku cerita pasal aku, orang kata, oh gila lah, gempak lah. Tapi macam bagi aku not. It's not gempak. It's a headache sebenarnya. Aku kena alami. Tapi because of that things yang membuatkan apa yang aku sekarang ni. Sama juga macam Yan lah. Kalau Yan dulu yang cerita Yan introvert, tapi kalau kalau Yan tak boleh lepas tu, dia tak jadilah Yan sekarang ni. Yang ada produk Yan sendiri, ada Yan punya tudung dah branding. Sama enggak dengan Razman. Kalau Razman dulu tengok Teletubbies, dia dah boleh bahasa Inggeris sekarang. Sekarang boleh lah. Tak dulu. Tak, dia simple je. Tuhan akan uji orang yang dia yakin. Tuhan hanya akan menguji hamba-Nya yang Allah yakin dia mampu mengatasinya. Correct. So tapi beri sedikit ruang pada diri sendiri, untuk diri you, untuk for sometimes at least 5 minutes or mungkin 1 jam for me time. Tak promo. Me time. Sebab apa? Walaupun kita kebal dengan apa saja ujian, tapi kita ingat kita kebal. Tapi berpuluh-puluh, beratus-ratus, berjuta-juta tetakan demi tetakan. Sebenarnya kita lumpuh. Kita patah. Kita juga, that's why you have to give your me time. You should have your own me time. Itu nasihat orang tua lah. Betul. Orang tua yang baru 18 tahun. Ya, betul. Okey, dengan itu tuan-tuan, tamatlah sudah kita punya podcast pada petang ni. Jangan lupa like dan Tak apa, biar. Bukan. Silakan. Sebenarnya ada banyak benda kita nak discuss, tapi rasa masa tak cukup. Ya. Mungkin kita boleh buat second part. InsyaAllah. Second part. Ada Tapi- banyak lagi yang tapi- tak cerita. Part yang depressed lah kita. Tapi tak boleh cerita lah. Aku nak dengar part yang dia depress tu. Ya. Lepas tu dia nak dengar part macam mana aku boleh simpan rambut panjang. Okay. Aku part tak tu- ada kan? Okey, Han dah settle. Han balik tengok Teletubbies je. Ya, betul pengetahuan. Okey, Yan, Betul closing, pengetahuan semua lepas video ni ditayangkan di dalam dunia maya, saya akan ditukarkan. Tapi on that time korang cari aku, bayarlah. Oish. Han tengok demand. Kita Demand. bawa cerita tadi. Baru kita tak habis lagi. Dia dah demand dah. Aduh, Cik Mani. Okey, Yan. Okey. Boleh closing. Okey, tamatlah sudah cerita kita. Alright, Silakan, okay. silakan. Itu dia tamatlah sudah kita punya program, kita punya podcast FPTM Soal Podcast bersama dengan host kita iaitu Madam Yan dan panel kita Razman dan juga saya Sepetra. Banyak cerita sebenarnya yang kita share dengan you guys pada minggu kali ni. Sebenarnya tak panjang lagi tak habis. Sebab cerita yang menarik dan tadi Madam Yan pun ada bagi tahu ada part yang dia depress tu. Yeah. Nak cerita dan you guys mesti nak tahu juga kenapa saya ni boleh bersimpan rambut panjang. Sebenarnya ada story behind of rambut panjang saya ni. Ni adalah kali kedua. Kali kedua saya bersimpan rambut panjang. Sebenarnya Simpan dulu story tu. okey, Simpan dulu. sebenarnya okey. So saya nak mohon pada yang menonton kita punya podcast di YouTube, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Make sure panggil rakan-rakan lain untuk like dan juga subscribe. Kita nak mencari 1000 subscribers sebab kita nak menambahkan kita punya tu orang kata subscribers dan kita nak start making money dalam kita punya channel. Dan juga jangan lupa untuk juga pergi tengok kat kita punya TikTok, Komen. punya IG dan kita punya Instagram, betul Yan? Betul. Kita punya Type Instagram. saja. Just type saja FPTM
Yusas dan you guys akan dapat tengok semua konten-konten kita di situ. Konten kita bukan sekadar purely academic, tapi konten kita mix tentang life dan juga academic secara overall. Betul. Alright? Okay? So saya rasa itu saja untuk kita punya. Satu lagi, komen. Okay, komen apa? Kalau anda ada soalan yang you all nak tanya kami dan kami akan jawab pada podcast yang akan datang, boleh tanya dekat ruangan komen. Nanti mereka akan membantu anda mendapatkan jawapan bersama panel-panel hebat pada masa akan datang. Like, jangan lupa subscribe, masuk tombol dan juga tekan loceng. Semua dah tu. Okay, dengan itu Okay. itu saja, insyaAllah. Jikalau diberikan rezeki yang panjang dan umur panjang, kita akan bertemu lagi. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.